A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halikun aw dhal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita berada di hari ke-7 pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk kita mengharungi bulan-bulan ataupun hari-hari yang penuh barakah, hari yang ada padanya rahmat dan limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari sebegini ada padanya kurniaan-kurniaan, hadiah-hadiah yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Nabi SAW berkata, maka tonjolkanlah diri kamu untuk hari-hari itu, untuk perkara-perkara itu. Boleh jadi sesiapa yang terkena limpahan kurniaan tersebut, maka dia tidak akan menyesal selama-lamanya. Maknanya dia akan masuk ke dalam syurga. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita tidak tahu apa yang kita buat pada hari-hari, apa-apa yang menjemput rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengambil daripada semangat hadis Nabi SAW daripada Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang kita biasa dengar. Qala Nabi SAW, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan sepenuh keimanan dan juga pengharapan pahala, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, penonton di rumah atau di tempat kerja atau di mana-mana sahaja, dan kita di dalam bulan Ramadan yang merupakan satu-satunya bulan yang digandakan amalan sebanyak 70 kali ganda. Satu-satunya bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran turun pada awal-awal, diturun sekaligus. Itulah pada bulan Ramadan. Kemudian barulah diturun beransur-ansur, secara beransur-ansur kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Yang pada turun sekaligus itulah yang berlaku pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini, apabila amalan digandakan ataupun segala pahala itu semua dilipat gandakan, kita mahu mencari apakah titik-titik kesempurnaannya. Bagaimana kita nak dapat maksimum, bagaimana kita nak dapat satu penilaian yang ataupun tingkatan yang tertinggi di dalam bulan Ramadan ini. Dan memang kita mungkin sebelum ini, di antara perkara yang biasa disebut sebelum ini oleh kita, tingkatan puasa oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebut tingkatan puasa ini ada 3. Yang pertama adalah puasa orang awam. Puasa orang awam ini dia menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa. So, tidak makan, tidak minum, tidak bersama dengan isteri atau seumpamanya. Dan yang puasa yang tingkatan yang kedua adalah puasa orang khusus. Orang khusus ini dia bukan setakat tidak meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, tetapi dia juga meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Pahala-pahala puasa ni maknanya dia tidak mengumpat, dia tidak mencaci, dia tidak buka aib orang, dia tidak buat benda-benda haram yang lain. Dia bukan sekadar tidak buat perkara yang membatalkan puasa, tapi dia lebih sikit, membuat perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dan yang ketiga yang lebih tinggi lagi, dia lebih lagi daripada itu, dia meninggalkan perkara-perkara yang menyibukkan dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia bukan sekadar meninggalkan benda haram, tapi dia juga meninggalkan benda-benda yang harus, benda-benda yang boleh dia buat. Dia boleh buat apa-apa tapi dia tinggalkan benda-benda yang entah apa-apa tu, perkara-perkara harus itu, kerana nak menjaga hatinya agar sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu sudut yang biasa kita dengar
mengenai ketinggian tingkatan pahala orang-orang yang berpuasa. Tapi di sini saya nak bawa satu perspektif ataupun satu tajuk yang perspektif yang berbeza. Maknanya kita meluaskan makna kesempurnaan itu. Dan bagaimana makna kesempurnaan itu? Kita meluaskan makna kesempurnaan itu. Kita meluaskan makna kesempurnaan itu dengan melihat apa-apa yang boleh menghalang ataupun merosakkan kita punya pahala puasa kita. Dan apa-apa yang boleh merosakkan pahala puasa kita. Dan apa-apa yang boleh merosakkan pahala puasa kita. So, kat sini kita melihat apa yang boleh kita tengok. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menceritakan kepada kita apa yang patut kita buat. Nabi SAW menjelaskan apa yang amalan yang macam mana yang patut kita buat. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebut, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu cantik, murni, bersih. Dia tidak menerima melainkan yang bersih. Kemudian pada penghujung hadis Allah mengatakan, Nabi Muhammad SAW menyebut, kemudian diceritakan seorang lelaki, summa dzakara ar-rajula yutilu safar asy'atha aghbara. Kemudian Nabi menceritakan mengenai seorang lelaki yang panjang perjalanannya, maknanya dia bermusafir jauh dan rambutnya kusuk masai, yamuddu yadaihi ila samai ya rabbi ya rabbi. Dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi Nabi kata wa mat'amuhu min haram. Makanannya daripada sumber yang haram. Wa mashrabuhu min haram. Minumannya daripada sumber yang haram. Wa malbasuhu min haram. Pakaiannya pun daripada sumber yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana boleh diterima doa itu? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya ceritakan sebenarnya amalan kesempurnaan kita di dalam bulan Ramadan ataupun di dalam berpuasa ini, dia bukan satu perkara yang terpecah-pecah. Dia adalah perkara yang package. Dia adalah package. Dan seperti mana kita nak sesuatu perkara itu cantik dia punya keseluruhannya, setiap part, single part dia mesti cantik. Setiap sudutnya mesti cantik. Sebab itu Allah SWT bila menceritakan orang tu dia berdoa, tapi apa kaitan doa dengan pakaian dia? Apa kaitan doa dengan makanan dia? Apa kaitan doa dengan minuman dia? Orang yang berdoa itu dia tak faham. Dia tak faham sebab di antara perkara yang membuat Allah menerima sesuatu amalan itu adalah amalan yang tulus, amalan yang penuh, amalan yang lengkap dia punya sisi-sisi kecantikannya. Maka kita perlu melihat di dalam kita mengharungi puasa dalam bulan Ramadan ini, apa yang telah kita lakukan, daripada mana sumber kita punya minuman, sumber makanan kita, sumber kehidupan kita. Semua itu perlu dilihat adakah sumber yang halal, sumber yang diberkati ataupun tidak. Bagi takut-takut apabila tidak diberkati, maka amalan-amalan kita selepas itu semuanya tidak diberkati. Seperti mana dalam satu hadis, sesiapa yang memakan daripada satu-satu daging yang tumbuh daripada perkara yang haram akan apa? Akan dibakar di api neraka. Maknanya kita makan satu benda haram, kemudian benda haram itu kita masuk dalam tubuh kita dan dia makin berkembang. Tubuh badan kita ni tumbuh jadi sel, jadi daging, jadi tulang dan sebagainya. Dan semuanya itu adalah hasil daripada benda yang haram. Maka apabila orang itu berdoa, orang itu sedang menggunakan benda yang haram, iaitu tubuh badannya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah nak terima? Sebab benda itu benda yang kotor. Jiwanya, dirinya, diri yang kotor. Sebab itu di dalam bulan Ramadan ini kita adalah masa untuk kita kembali lihat balik kita punya kehidupan kita. Sejauh mana hidup kita ini terpengaruh atau terpalit padanya perkara-perkara yang kotor tersebut. Jangan kita asingkan. Kita waktu bulan Ramadan kita puasa, kita pakai sok kopiah, bukan isu kopiah lah, maknanya kita banyak beribadah dan sebagainya, sekian. Sebab bagi kita bulan puasa ni lah betul, tak ada masalah benda tu. Tetapi yang tak betul itu kita memisahkan bulan puasa dengan bulan tidak puasa. Itu yang jadi masalah. Kita membayangkan bahawa bulan puasa ini kita boleh jadi seorang hamba yang sehebat-hebat hamba. Pada mulai pada malam hari, berpuasa pada siang hari, tak buat benda-benda yang teruk dan sebagainya. Memang betul, memang tak boleh macam tu.
Tapi apabila kita memisahkan puasa dan bulan bukan puasa, itu menjadikan dikhawatiri apabila kita masuk ke dalam bulan puasa, jiwa kita, kehidupan kita adalah kehidupan yang kotor, kehidupan yang tidak sejahtera. Dan bagaimana Allah nak melihat kepada kita dalam keadaan yang sedemikian. Sebab itu, ambillah peluang ketika bulan Ramadan untuk cek balik kita punya hidup, cek balik kita punya tahap-tahap kehidupan kita, apa-apa yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, kita blok siap-siap. Kita blok siap-siap. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Allah SWT menyebut juga di dalam surah Al-Ma'idah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Maknanya amalan, bila kita buat satu amalan, jangan kita bayangkan setiap kita terus solat, terus dapat pahala, terus Allah redha. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan semudah itu. Dia adalah satu manifestasi perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi kita tengok Allah hanya menerima benda-benda yang baik. Seperti itu juga kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlukan satu manifestasi jiwa yang lengkap. Ayat tadi mengenai Qabil dan Habil, anak Nabi Adam. Apabila dua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ketengahkan korban kambing yang paling gemuk, seorang lagi ketengahkan korban tanam-tanaman yang paling ceroi lah, paling tak tinggi kualitinya. Allah terima daripada Habil, kan? Okey, kemudian Habil yang mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang bertakwa ini dia mengenengahkan amalannya itu pada sebaik-baik, dalam keadaan yang paling baik. Itu takwa itu. Dan dia apabila ditakut Allah Subhanahu Wa Taala, muttaqin ini orang yang takut Allah, orang yang bertakwa ni takut kepada Allah. Bila ditakut ni maknanya dia akan pastikan tidak ada sebarang blame yang boleh kena balik kat dia. Macam kita present paperwork kan, ataupun kita present kertas kerja, kita present projek, kita tak nak bagi orang blame kita, kita akan present paling baik, kita akan tunjukkan yang paling baik. Inilah satu bentuk yang paling baik supaya orang kita tak boleh kena backfire balik. So demikianlah takwa. Takwa ini, dalam bab ini kita melihat sebenarnya puasa yang paling baik ini adalah puasa yang kita present kepada Allah Subhanahu Taala dalam keadaan tidak ada satu poin pun yang kita boleh kena balik. Sebab itu kesempurnaan puasa itu kita boleh lihat di situ. Sebab itu saya suka untuk melihat kerangka hadis yang Nabi Muhammad SAW menyebut, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan secara keimanan dan juga pengharapan, maka dia akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kita kena faham hadis itu bukan terpisah tau. Maknanya terpisah ni maknanya puasa dengan baik, ampun dosa. Tidak ada kaitan. Tak boleh faham macam tu. Kita faham macam tu, kita akan puasa macam biasa je. Tapi nak mendapat kesempurnaan puasa, kita kena faham puasa ini bertaraf, sama tarafnya dengan penghapusan dosa kita. Maka seperti mana kita nak dosa kita yang banyak ini dihapuskan, seperti itu semangat kita berpuasa. Macam ibarat orang yang nak lepaskan diri daripada penjara. Warden penjara bagi peluang. Satu peluang untuk engkau lepaskan diri, kau kena buat sekian. Bila engkau buat sekian, maka engkau akan bebas daripada penjara ini dan boleh bersama dengan keluarga engkau. Maka apa penjenayah itu akan buat? Penjenayah tu dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan apa yang diminta oleh warden itu tercapai. Sebab apa? Dia bayang bukannya isu warden, dia bayang aku nak jumpa family ni, aku nak bebas daripada penjara ni. Maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh sebab dia tahu usaha sungguh-sungguh dia itulah harga sebuah kebebasan. Dia kena tunjuk gaya orang nak keluar penjara, gaya orang nak puaskan hati warden tu. Maka demikian itu jugalah kesempurnaan puasa kita. Kita bila tahu puasa itu menghapuskan dosa kita, maka gaya kita berpuasa itu adalah gaya orang-orang macam penjenayah tadi. Orang-orang yang nak mencari keredaan Tuhannya. Orang-orang yang nak menebus segala kesalahannya.
orang-orang yang nak meminta ampun daripada segala dosa-dosa yang telah lalu. Dengan demikian, kita akan jadikan puasa kita ini puasa yang paling baik. Sebab inilah peluang. Selain daripada bulan Ramadan, tak banyak peluang macam ni. Ini peluang straight 30. Maknanya kalau kita tak lepas hari pertama, kita ada hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai 30 hari. Ini peluang kita. Kita tak ada malam tarawih pertama, kita ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam 10 malam terakhir, malam Lailatul Qadar pula. Kita kena cuba lagi. Maknanya, dia punya attempt tu ada 30 kali attempt. Betapa rahmatnya, sayangnya Allah pada kita. 30 kali cubaan Allah bagi untuk kita lepas. Untuk kita tebus segala jenayah kita ataupun kesilapan kita ataupun dosa-dosa kita. Sebab itu, kerangka kefahaman itu yang akan menjadikan puasa kita puasa yang berbeza. Dia bukan semata-mata sahaja aku berpuasa pada esok hari kerana Allah, pada bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah. Dia itu betul lah niat kan. Tapi maknanya kalau kita tidak faham kerangka yang demikian, falsafah penghapusan dosa itu, maka puasa kita hanyalah puasa yang menahan lapar dan dahaga. Mungkin Allah ampunkan, mungkin Allah tak ampunkan. Maknanya kita pun tak tahu macam mana Allah nak ampunkan kita kan. Sebab kita pun, gaya puasa kita pun tidak ada gaya sangat. Okey. Yang ketiga, bagaimana kita nak melihat benda-benda yang boleh merosakkan amalan kita ini adalah seperti mana yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika datangnya awal-awal malam Ramadan, setiap daripada kami tidak ada masalah kepada orang lain. Maknanya kita kena pastikan jiwa kita dalam bulan Ramadan ini, dalam kita berpuasa, berqiyamul lail, bertadarus, bertilawah dan sebagainya, kita tak boleh ada hati yang bermasalah dengan orang lain. Tak ngam, dengki, ada benda-benda yang kita tak sakit hati dengan dia. Settlekan siap-siap. Sebab itu, sebenarnya itu pun pintu syurga. Suatu hari Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, Rasulullah kata, yakhruju min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Dekat luar masjid tu Rasulullah kata akan keluar daripada pintu ini seorang lelaki daripada ahli syurga. Sahabat pun tengoklah. Si fulan. Kemudian esoknya 3 hari Rasulullah sebut macam tu. Si fulan, orang yang sama. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, dia pun biar betul kan. Orang Ansar pula tu, orang Madinah. Orang daripada Madinah. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As pun pergi bermalam di rumah orang tersebut sebab nak tengok apakah rahsianya. Kemudian dia tidur 3 malam. 3 malam dia tidur, dia kata tak ada apa-apa yang special pun. Tidak ada apa-apa yang special. Maknanya qiyamul lail pun mungkin biasa-biasa. Maknanya amalan pun mungkin biasa, hidup normal person, orang biasa, tidak ada apa-apa. Orang biasa, bukan orang yang nama pun Rasulullah tak sebut nama dalam tu. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As pun bertanyalah, dah habis hari ketiga tu sebab bertamu 3 hari kan, wajib hak tetamu ni 3 hari. So dah hari ketiga tu dia pun pergilah bersembang dengan lelaki itu. Dia kata, apakah amalan kau yang menjadikan kau sampai kepada darjat ini, darjat ahli syurga ni? Rasulullah bagi tahu engkau ni sekian-sekian. Kemudian dia kata, aku tak buat macam-macam apa sangat pun, tetapi pada setiap malam sebelum aku tidur, aku akan memaafkan semua orang, aku akan hilangkan masalah hati aku dengan semua orang. Maknanya dia tidur dalam keadaan rehat, dalam keadaan tidak ada masalah apa-apa dengan orang lain kan. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, inilah yang menjadikan engkau masuk ke dalam syurga. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab sesiapa yang sentiasa memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan dia. Allah akan mudah dengan dia. Siapa yang mudah dengan orang lain, Allah akan mudahkan dia. Sebab itu di dalam Lataiful Ma'arif oleh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menyebut kefahaman salaf ataupun orang-orang ulama terdahulu, orang-orang terdahulu melihat bagaimana Allah nak ampunkan kita, bagaimana Allah nak memaafkan kita. Dia dengan cara kita memaafkan orang lain. Sebab apa? Sebab what you give, you get back. Apa yang kau bagi, itu yang kau akan dapat. Maka kita bagi kemaafan kepada orang, Allah akan beri kemaafan kepada kita. Sebab itu kesempurnaan. Kesempurnaan Ramadan ini, puasa ini, kita melihat dalam kerangka itu bahawa kita kena memudahkan, kena memaafkan. Tidak boleh ada sebarang rasa iri hati, bermasalah kan dengan orang-orang lain, siapa-siapalah dia, mak mentua kita, ayah mentua kita, adik-beradik kita, mak ayah kita sendiri, kawan-kawan kita, rakan bisnes, rakan satu partner dan sebagainya. Semuanya kita kena selesaikan sebab kita nak mendapatkan keampunan. Kita nak dapatkan penyelesaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dengan demikianlah itu cara dia. Bukannya kita minta-minta ke Allah Ta'ala, tapi kita sendiri ada macam-macam masalah dengan orang lain itu. Dan yang keempat, saya tengok benda yang ni biasa kita sebut di dalam amalan kita, iaitu ikhlas. Dan ikhlas ni tuan-tuan dan puan-puan, Fudail bin Iyad menyebut keikhlasan itu adalah, dia kata, sesiapa yang meninggalkan amalan kerana manusia, maka itulah dia riak. Sesiapa yang beramal kerana manusia, maka dia jadi syirik. Sebab dia sedang memperduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal untuk manusia kan. Patutnya amal tu untuk Allah, tapi dia untuk manusia tu, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kau daripada kedua-dua bencana tersebut. Maknanya, apakah bencana itu? Bencana itu meninggalkan amalan kerana manusia dan membuat amalan kerana manusia. Maknanya kita meninggalkan amalan dan buat amalan, itu semuanya perlu hilangkan kerana manusia itu. Itu mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena membulatkan kita punya amalan dan tekad untuk mengharapkan Allah SWT menerima kita. Sebab itu dalam puasa ini sebenarnya, bila falsafah puasa ini falsafah ikhlas kan. Sebab puasa ni tak ada siapa tahu kita tak puasa. Allah je tahu kita tak puasa. Kita dengan Allah lah tahu kita tak puasa. Dan sebenarnya falsafah itu juga perlu zahirkan pada ibadah-ibadah yang lain. Seperti mana hanya kita dan Allah sahaja yang tahu kita berpuasa, perlu juga hanya kita dan Allah sahaja yang tahu kita berqiyamul lail, tilawah Al-Quran, bersedekah online, tak cerita kat orang, kan? Buat perkara-perkara kebajikan tanpa orang tahu. Tapi kalau kita iklankan dengan tujuan-tujuan itu, tak apalah. Maknanya default setting kita, maknanya secara asal keadaan kita adalah perihal ikhlas itu dia mengalir pada setiap amalan kita. Seperti mana kita tidak mahu orang tengok keburukan kita, seperti itu juga samanya kita tidak mahu orang melihat kebaikan kita. Itu falsafah ikhlas. Sebab itu yang membawa kepada kesempurnaan. Kesempurnaan puasa ini apabila kita boleh membuahkan hasil-hasil daripada puasa itu. Sebab Allah SWT apabila mentaklifkan puasa kepada kita, bukannya Allah suruh berpuasa and that's it. Bukan. Dia ada dia punya selepas itu, ada dia punya impact selepas itu, ada dia punya sebab dan musababnya. Kan? Sebab itu kita nak memahami falsafah puasa ini, kita perlu mengalirkan dia punya falsafah itu kepada semua amalan-amalan yang lain untuk kita boleh benar-benar berjaya mendapat kesempurnaan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa kita mungkin sudah berada pada penghujung rancangan kita pada hari ini, dan ceramah kita pada hari ini. Suka untuk saya ingatkan, saya ulang balik poin-poin tadi. Bagaimana nak mendapat kesempurnaan puasa? Yang pertama, kita harus menengahkan amalan kita dalam keadaan kita tidak dicemari dengan, hidup kita ini tidak dicemari dengan maksiat-maksiat yang lain, dosa-dosa yang lain. Walaupun dosa itu tidak berkaitan dengan puasa, tidak berkaitan dengan solat, tidak berkaitan dengan baca Quran, tetapi dosa-dosa yang lain kita kena bersihkan juga. Sebab kita menghadap Allah Ta'ala bukan dengan puasa kita, kita menghadap Allah dengan diri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, jadilah orang yang bertakwa, iaitu dalam erti kata yang lain, mempersembahkan sesuatu amalan kepada Allah dalam keadaan tidak ada apa-apa poin yang kita boleh kena balik. Macam kisah Habil dan Qabil tadi. Macam kisah kita faham puasa dalam penjara tadi. Okay? Dan yang ketiga adalah hilangkan segala masalah hati dengan orang lain. Masalah jiwa kita dengan orang lain. Kita dengki, kita ada mengumpat dia. Kita kena hilangkan semua tu. Kalau ada orang mengata kita pun, kita kena maafkan. Ada orang buat masalah dengan kita, kena maafkan. Itu. Dan yang keempat, kita kena menyalurkan falsafah puasa itu, falsafah ikhlas itu kepada seluruh amalan-amalan yang lain. Barulah jiwa kita ini menjadi bulat. Seorang yang benar-benar tulus menghadirkan diri di hadapan pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Pada penghujung rancangan ini atau penghujung ceramah ini, saya suka untuk mengambil beberapa masa untuk kita, di antara tujuan ataupun keistimewaan bulan Ramadan ini adalah bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, duit yang kita bagi, duit yang kita sedekahkan, dan itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti.
Di bulan Ramadan, sedekah RM1 sama dengan RM70. Sedekah RM100 sama dengan RM7,000. Sedekah RM1,000 sama dengan RM70,000. Semuanya digandakan 70 kali ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ambillah peluang ini, dan tidak akan berkurang harta kita daripada sedekah. Kan? Ambillah peluang ini untuk kita menginfakkan harta-harta kita ataupun sedikit duit daripada kita untuk kita menebus diri kita di hari akhirat nanti. Kita ada daripada masjid, kita ada akaun bank, boleh tengok dekat bawah tu, bank Islamik, boleh tengok. Itu antara saluran-saluran sumbangan. Dan kita memang sebenarnya banyak lagi masyarakat-masyarakat yang memerlukan duit-duit daripada kita je. Kadang-kadang kita tidak tahu macam mana kita nak urus duit kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dengan banyaknya pintu-pintu sumbangan untuk kita letakkan. Sebab Nabi SAW menyebut, apabila Nabi SAW seorang yang pemurah, tetapi apabila datangnya bulan Ramadan, dia lagi pemurah lagi daripada angin yang bertiup. Maknanya lagi laju lagi tangan dia bagi. Lagi laju daripada tangan bagi itu pada bulan Ramadan. Maka kita kena mencontohi Nabi baginda alaihi salatu wassalam dan mengambil kesempatan bulan Ramadan ini untuk kita bersama-sama menebus diri kita pada hari akhirat nanti dengan sedekah-sedekah yang kita buat pada bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah silap saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita di bulan Ramadan. Dan kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatal firdausil a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruman wala matrudan bi rahmatika wa mannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.